Soalan yang ditanya itulah yang nak ditanya oleh orang ramai. Berpuluh-puluh tahun tidak terlerai kekusutan itu, asbab ke Ajah ataupun siapa pun bertanya, Masya Allah, yang lain jadi mudah untuk beramal dan tahu cara beramal. Itu, dapatlah pahala sampai bila-bila. Asbabnya tadi, baik. Soalannya mudah saja, sampai bila nak berhenti, qada. Sampai kita yakin, kita sudah pun selesai melaksanakan keseluruhannya. Sampai kita yakin. Sampai mati, tak yakin-yakin. Tak mengapa, tak mengapa sebab kita ada niat untuk mengqada'kannya. InsyaAllah Allah Maha Pengasih, Penyayang. Karena kemudian satu lagi lah, kalau kita takut kita tak dan nak khatam ataupun nak menghabiskan solat itu ya, kita banyakkan, ini seni juga, pelbagaikan amalan. Dan saya nak kongsikan sedikit, pelbagaikan amalan begini. Kita solat, bersedekah. Bersedekah tu pula dinazarkan sedekah itu boleh. Saya, contoh, kalau anak saya dapat masuk universiti, saya bernazar untuk sedekah ke masjid. Tak payah sebut berapa banyak, sebab apa yang dinazar mesti dilakukan. Takut nanti saya bernazar 5 apa? 5,000. Saya pergi meleleh ayat mata. 50 pun tak apa. Nazar tu jangan payah-payah. Biar mudah kita amalkan. Bernazar, saya akan sedekah ke masjid. Masuk berapa? 50 tadi? 50. Gitu ya. Nazarkan sedekah itu. Besar pahalanya. Kemudian yang kita sebut tadi pelbagaikan. Sebab itu kita kalau nak menunggu Lailatul Qadar, Ustaz Aziana, lepas kita buat tarawih, witir, dia ada seni juga di situ. Banyak seni ni takut tak habis cerita. Cuma saya dah jawab soalan tadi. Apa dia? Kita qada sampai kita yakin. Sampai meninggal tak yakin. Maksudnya masih lagi qada, serahkan kepada Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, mudah-mudahan. Tapi dalam masa yang sama tu yang tadi tu, takut-takut tak dan dengan sakit kita ni, banyak lagi maaf 40 tahun tak solat, maaf ni. Buat pelbagaikan amalan, mudah-mudahan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesuatu yang baik itu menghapuskan yang dosa-dosa dulu. Tapi qada tetap dilakukan. Kita buatlah sesuatu yang biar besar sedikit, sebab solat tu besar. Bagaimana? Waqafkan. Apa sesuatu yang besar sedikit ke? Untuk masjid ke? Untuk anak yatim ke? Mudah-mudahan Allah perkenankan. Pahala insyaAllah dapat. Tapi yang solat tadi tu, pahala berat tu. Jangan dianggap mudah meninggalkan solat tu. Jangan. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja. Sengaja, kata ulama, dia mengatakan itu tak wajib dah. Itu ringan-ringan bagi saya. Tapi kalau dia meninggalkan letih, memang malas, memang dia tak bersemangat, tapi jangan kata tu tidak wajib. Itu dia jadi dosa besar. Tapi kalau meninggalkan kerana menafikan akan kefarduannya, faqad kafara jihara. Dia telah jadi kafir secara jelas. Sehingga qada itu, ada orang tersilap memahami perkataan Imam Ahmad Ustaz. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tegas dalam bab ini. Satu solat yang ditinggalkan dengan sengaja, seumur hidup tidak akan dapat diqada'kan. Lalu ada orang, tersilap memahaminya. Maksudnya apa? Tak payah qada', bertaubat sahaja. Tidak begitu. Kalau dalam hadis orang yang lupa ingat qada', orang yang tidur bangun qada', orang yang sebab-sebab tertentu qada', mimbabil aula, lebih lagi orang yang tinggal purposely kena qada'. Itu penting. Kalau memahami hadis sahaja tanpa alat, ilmu alat ni ilmu usul fiqah, itu bahaya tu. Jadi pelbagaikan keajar, bersedekah, bagi makan orang miskin. Kalau boleh biar yang jariah, yang jariah ni yang kekal. Tapi perlu pengorbanan lah. Umpamanya kita jariahkan RM5,000 untuk pembinaan. Kalau kita bagi begitu, dia dapat pahala, dapat. Tetapi dia tidak
tidak kekal. Biar jariyah tu berkekalan. Contoh tadi tu, kita ada dari segi lebih dari segi harta. Sponsorkan. Mahat tahfiz contohnya. Ada orang yang anak mungkin dia miskin, dia nak belajar di Mahat Tahfiz, kena bayar yuran selama 2, 3 tahun, 4 tahun. Bagi tahu dengan ustaz di Mahat Tahfiz, ustaz, insya-Allah untuk anak ini saya sponsor sampai dia selesai. Kalau contoh dia mengaji di Mesir, di Yaman, di Morocco, saya sponsor 4 tahun. Kalau dia jadi alim ulama tu Ustaz, Allahu Akbar. Apa ilmu yang dia sampaikan dapat orang yang sponsor tadi tu. Masya Allah. Sebelum saya lupa, antara seni kita beramal ketika membaca Al-Quran. Sebaiknya kita muqaddimahkan apapun amalan kita. Kita muqaddimahkan. Macam mana muqaddimahnya? Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kulli. Baru baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai habis waladdallin. Kita pun baca Quran. Sadaqallahul azim. Tambah lagi sikit. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimah. Itu seni tu. Walaupun asalnya hadis ini dalam Sahih Muslim merujuk kepada kisah Ummina Sayyidatina Juwairiyah yang Nabi keluar subuh, beliau masih duduk tikar solat. Ketika Nabi patah balik waktu duha, lebih kurang 1 jam 45 minit, ditanya, "Ya Juwairiyah, amma kunti 'alal halil lati faraqtuki iyaha?" Ya Juwairiyah, kamu duduk di sini ni sejak saya keluar tadi kah? Ya. Madza tasna'in? Buat apa? Ya, azkurullah. Aku berzikir pada Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat law wuzinat bima qultu mundhul yaum lawazanathunna." Wahai Juwairiyah, tadi saya sebut 4 perkataan, diulang 3 kali. Kalau nak ditimbang, sama aja apa yang kamu amai daripada sebelum subuh ni sampai waktu duha lebih kurang 1 jam 45 minit ni. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi. Yang belakang tu. Ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu seni tu. Ulama katakan ini walaupun untuk Ummina Sayyidatina Juwairiyah, untuk kita juga. Kerana al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi. Lafaz Nabi itu dia umum tapi ibrahnya walaupun khusus untuk Ummina Sayyidatina Juwairiyah, tapi untuk umat juga. Dan untuk zikir lain juga. Hatta kalau mengantuk sangat, baca Fatihah sekali dengan muqaddimah tadi. Muqaddimah ni ada dalam Kanzus Sa'adah dalam kitab kita tu dan kitab lain juga Ustaz. Baca Fatihah sekali. Waladdallin. Amin. Dia amin tu ada cara 4 bacanya. Kemudian yang tadi tu ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Satu lagi itu cara yang satu lagi jangan lupa al-wirdul latif. Al-wirdul latif tu Allahu Akbar. Itu sangat ampuh yang disusun oleh seorang ulama al-arif billah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.